Selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada ahli-ahli panel kita pada malam yang indah ini. Tidak lupa juga kepada hadirin dan hadirat yang sudi hadir dalam forum ini. Memperkenalkan, saya M. Ikalson Dixon alias Sikin, moderator Anda bagi forum ini. Topik forum kita pada hari ini adalah bagaimana pengurusan sumber bahan gitar semula yang baik dapat dilakukan. Oleh itu, kita akan berbincang mengenai langkah pengurusan bahan gitar semula yang efektif dan juga kita akan mengetahui dan mengenali latar belakang serta matlamat Zero Waste Sabah. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, alangkah baiknya jika kita mengenali ahli-ahli panel kita kepada Anda. Pada hari ini terdapat 2 orang ahli panel yang akan membicarakan topik bagaimana pengurusan sampah yang baik dapat dilakukan. Memperkenalkan panel jemputan sekaligus panel pertama kita yang cantik dan bergaya, Puan Rat Yap Chechue, yang merupakan pengasas dan pengurus Zero Waste Sabah. Terima kasih Puan karena sudi menjadi ahli panel di dalam forum kami di samping memberi sumbangan ide kepada kami untuk berbincang mengenai topik kita pada hari ini, yaitu pengurusan sumber bahan gitar semula. Apa kabar Puan? Kabar baik, terima kasih. Seterusnya memperkenalkan panel yang kedua yang segak dan tampan, Saudara Blaster Jainan yang merupakan seorang pelajar IPJ Kampus Ken 9 Jun 2021, option Bahasa Kadizan Desen. Selamat datang saya ucapkan Saudara Blaster. Ya, saya di sini. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang topik forum pada hari ini. Menurut berita yang diterbitkan oleh Astro Awani 2022, amalan gitar semula dalam kalangan masyarakat kita masih berada pada tahap yang kurang memuaskan. Lebih membimbangkan lagi, data menunjukkan peningkatan ketara pada jumlah sampah yang dilepaskan pada tahun 2022, yaitu sebanyak 40 tan sehari berbanding 38 tan sampah sehari pada tahun 2018. Dalam memerangi masalah sampah ini, sebuah pertubuhan yang bernama Zero Waste Sabah merupakan sebuah organisasi yang cukup giat dalam mempromosikan masa depan yang lestari dan bebas dari sampah. Oleh itu, saya ingin bertanya kepada panel jemputan kita, Puan Rat, yang apakah latar belakang dan matlamat Zero Waste Sabah? Dipersilakan. Okey, saya tutup video ya sebab saya takut line tidak clear. Boleh dengar kan? Boleh. Okey, jadi latar belakang Zero Waste Sabah ni sebenarnya Zero Waste Sabah mula atas talian sebagai sebuah kumpulan Facebook sejak tahun 2018 pada bulan Disember lah. Jadi kenapa saya mulakan organisasi ini? Background saya ni sebenarnya sains marine dan saya telah pernah bekerja dengan NGO Reef Check Malaysia, dan masa saya di Reef Check Malaysia saya sering kali pergi ke pulau-pulau seperti Pulau Perhentian, Pulau Tioman untuk memberi pendidikan kesedaran awam dan kesedaran alam sekitar lah. Jadi dalam 3 tahun saya bekerja di sana, saya nampak banyak impak manusia terhadap alam sekitar, terutamanya dalam industri pelancongan, dan memang dia mendatangkan masalah yang banyaklah dengan sampah tu. Jadi fast forward pada tahun 2018 apabila saya kenal dengan pergerakan Zero Waste ini, saya pun amat kagum dengan usaha yang dilakukan. Dan saya rasa ini adalah satu pergerakan yang cukup bagus untuk negeri kita, Sabah, dan itulah saya mulakan Facebooknya lah. So Zero Waste Sabah kini sudah hampir 5 tahun ya, 4-5 tahun begitulah, dan kami berdaftar di bawah
ROS, Registrar of Societies, sebagai sebuah organisasi not for profit, tidak bersifat keuntungan. Oke, terima kasih Puan atas perkongsian beliau sebentar tadi berkenaan dengan latar belakang. Saya tertarik dengan matlamat Zero Waste Sabah yang wujud sebagai sebuah latar belakang yang ingin menghapuskan sampah di kawasan Sabah ini. Sebenarnya bukan menghapuskan, sebab tidak mungkin kita menghapuskan sampah. Cuma matlamat Zero Waste ni sebenarnya untuk mengalihkan sampah dari tapak pelupusan, alam sekitar dan juga incinerator lah. Incinerator adalah loji pembakaran ataupun tempat di mana pembakaran sampah berlaku. Ya, jadi gaya hidup ini jikalau seseorang itu faham ya tentang betapa banyaknya sampah yang dijana setiap hari. Kalau tak ingat silap, satu hari setiap orang Malaysia, di Malaysia secara puratanya menghasilkan 1.17 kilogram sampah setiap hari. Ya, jadi ini adalah sampah yang cukup banyak dan 50% daripada sampah itu adalah sisa organik. Ya, sampah yang bersifat basah yang biasanya datang dari dapur. Sampah yang kedua terbesar adalah 12%, iaitu sampah plastik. Ya. Dan yang ketiga terbesar sebenarnya adalah sampah diaper ataupun lampin pakai buang. Ya, jadi apabila saya menceburi bidang ini, apabila saya faham tentang betapa banyaknya sampah dan juga tapak pelupusan yang ada di Malaysia, ya, untuk pengetahuan anda semua, terdapat hampir 300 tapak pelupusan di Malaysia, ya, di mana separuh daripadanya sudah penuh. Yang selebihnya pula akan penuh dalam beberapa tahun lagi. Dan apabila saya membuat kajian tentang tapak pelupusan, loji pembakaran, dan saya dapati sebenarnya ini bukan cara penyelesaian yang lestari. Maksudnya kalau kita buang semua sampah ke tapak pelupusan tu hanya satu tapak, ya, dan satu hari nanti dia bakal penuh. Ya, terutamanya di kalangan orang Malaysia ni yang tidak begitu giat menggitar semula. Sampah bahan recycle ni sebenarnya sejak plastik dicipta ataupun dijanakan secara besar-besaran tu hanya 9% sahaja daripada jumlah plastik yang dihasilkan di kita semula. Ya, 9% saja, ya, daripada berbilion tan tu. Selebihnya pula ke mana? Selebihnya ada di tapak pelupusan, ada di alam sekitar, ada juga yang dibakar. Ya, jadi kalau kita faham betapa teruknya keadaan ini. Dan lepas tu saya pun buat kajian tentang loji pembakaran. Saya dapati ini bukan juga cara yang lestari kerana kos operasi untuk sebuah kilang ataupun loji pembakaran itu amat tinggi, ya, sangat tinggi. Dan di negara maju seperti Amerika Syarikat sebenarnya mereka sudah ada kesedaran bahawa loji pembakaran ini bukan satu cara penyelesaian yang lestari. Maka jika kerajaannya nak bina satu pun, rakyatnya akan bangkit membantah, ya, sebab mereka sudah tahu kesan daripada asap, kesan daripada loji pembakaran tu dia bersaing juga bahan dengan pusat kita semula, ya. Maknanya kalau kita nak ada satu loji pembakaran ni, kita kena pastikan dia sentiasa beroperasi, ya, supaya tidak hilang kos pengoperasian di sana. Maka dia akan bersainglah dengan bahan dari pusat kita semula itulah. Dan saya rasa ini it defeats the purpose lah. Okay, kalau kita nak galakkan orang kita recycle, tapi kita adakan pusat untuk membakar tu, ya, bercanggah lah kedua-dua. Ya, ya. Sorry, apa soalan sudah? Adakah saya terjawab ataupun terlalu banyak? Ya, menjawab soalan.
Oke, saya teruskan. Terima kasih sekali lagi atas penerangan Puan Ruth. Saya tertarik dengan masalah pelupusan sampah yang dijelaskan oleh Puan sebentar tadi. Oleh itu, satu langkah pengurusan sampah yang efisien harus dilakukan, yaitu khususnya bagi institusi keluarga. Namun begitu, sebelum kita mengetahui serba sedikit mengenai bagaimana langkah pengurusan bahan bakar semula yang baik dapat dilakukan, apa kata kalau saudara Blas tuh, panel kedua kita, menerangkan sedikit tentang apa perbezaan bahan yang boleh dikitar semula dan bahan yang tidak boleh dikitar semula. Persilakan. Terlebih dahulu terima kasih kepada moderator, dan juga panel jemputan kita pada malam ini. Mukadimah yang sangat berisi dan memberi kesadaran kepada kita semua. Dan di sini saya akan seperti yang diketengahkan oleh moderator, saya akan mengupas secara umum apakah perbedaan sebenarnya antara bahan yang boleh dikitar semula dan boleh dikitar semula. Sebab kedua-dua bahan ini sebenarnya adalah benda yang ada di sekitar kita setiap hari. Oleh demikian, kita khususnya di Institut Keluarga perlu tahu dengan perbedaan-perbedaan ini. Dan perbedaan yang pertama yang saya boleh kemukakan di sini adalah bahan dikitar semula itu dan tidak boleh dikitar semula itu berbeza dari segi bahan pembinaan, bahan wujud dia sendiri ataupun yang boleh dikatakan sebagai sifat fisik dia. Itu oleh yang bahan boleh dikitar semula seperti cardboard, kertas, logam dan plastik yang boleh dikitar semula. Ada satu jenis plastik yang boleh dikitar semula di mana yang menggunakan bahan-bahan organik. Oke. Dan juga bahan yang tidak boleh dikitar semula ini seperti styrofoam, kaca yang pecah, dan juga cardboard yang tercemar dengan bahan-bahan yang berbahaya seperti bahan-bahan daripada kilang-kilang yang menggunakan bahan toksik, dan juga baterai-baterai terpakai seperti yang ada dalam telepon kita sekarang, di mana dia mengandungi karbon dan juga silikon-silikon yang berbahaya kepada persekitaran. Yang ketiga pula adalah bahan yang dikitar semula ini mempunyai kemungkinan besar untuk boleh dikitar semula dan menjadi produk baru. Namun seperti yang kita dengar sebentar tadi daripada panel jemputan kita, kesadaran rakyat Malaysia untuk mengubah suai produk ini dalam bentuk baru hanya mencapai dalam 9% daripada semua bahan lupus, termasuk kepada bahan-bahan yang tidak boleh dikitar semula. Dan yang keempat pula, menuju kepada sifat bahan tidak boleh dikitar semula yang memerlukan pencegahan yang khas dan lebih susah untuk diperoleh semula, seperti yang juga dikemukakan oleh panel jemputan kita tadi. Bahan-bahan yang seperti plastik yang tidak boleh digunakan semula, plastik yang daripada petroleum itu dia tidak boleh dikitar semula dalam bentuk baru. Maksud saya dia boleh untuk pemakaian seperti bag yang plastik, tapi jika dari sifat dia sendiri itu sebenarnya cara pelupusan dia tidak mudah dan memerlukan loji pembakaran, dan loji pembakaran itu memerlukan kos yang besar, seperti yang dimaksudkan tadi. Dan juga yang terakhir ialah jika sebenarnya bahan yang boleh dikitar semula ini juga mempunyai potensi untuk mengurangkan jumlah bahan buangan yang dihasilkan dan membantu dalam menjaga kelestarian alam sekitar jika kita punya kesadaran tersebut. Selain itu, ia juga dapat membantu mengurangkan kos pengeluaran produk baru karena bahan yang boleh dikitar semula sudah sedia ada untuk digunakan. Namun perlu diingat bahwa proses kitar semula juga memerlukan tenaga dan sumber yang diperlukan untuk menjalankan proses dalam mengurangkan pembaziran dalam proses pembinaan semula itu juga memerlukan kos yang besar. Oke, dan oleh yang demikian ditekankan di sini kesadaran kita terhadap pembaziran bahan-bahan, terutama yang bahan-bahan tidak dapat dikitar semula itu perlu diterapkan khususnya dalam kalangan keluarga, dalam institut keluarga sendiri yang menjadi asas kepada masyarakat dan juga negara. Itu saja daripada saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih.
Terima kasih Saudara Blastojainen atas keterangan sebentar tadi. Kini kita telah mengetahui dengan jelas perbedaan bahan yang boleh dikitar semula dengan bahan yang tidak boleh dikitar semula. Namun, pengetahuan tentang perbedaan bahan kitar semula ini sahaja tidak cukup dalam mewujudkan alam sekitar yang bersih. Puan Rat, pada pendapat Anda, bagaimanakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh sesebuah keluarga dalam mengurus bahan kitar semula di rumah? Persilakan. Saya minta maaf, boleh ulang lagi soalan sebab line tidak jelas tadi. Oke, baiklah. Pada pendapat Anda, Puan, bagaimanakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh sesebuah keluarga dalam mengurus bahan kitar semula di rumah? Okey, jadi sebelum kita buat kita semula tu, kita harus fahamlah apa yang kita sebab ada barang yang boleh dikitar semula. Halo, boleh dengar? Ya, boleh, Puan. Okey. Jadi ada barang yang boleh dikitar semula, ada yang tidak dapat lah. Yang boleh dikitar semula tu sebelum kita boleh buat, kita kena faham dulu kan apa yang boleh, ya. Kalau yang biasa kita tahu boleh kitar semula tu adalah seperti tin aluminium, besi, logam, tin, kertas, kotak kertas, dan botol kaca, ya. Ini bahan-bahan seperti ini amat mudah untuk dikenal pasti, tetapi untuk plastik pula amat rumit lah. Dan ramai orang sebenarnya tidak tahu bahawa plastik ni sebenarnya terbahagi kepada 7 jenis. Ya, 7 jenis iaitu satu, kalau nampak segitiga, bentuk segitiga recycling tu di tengah-tengah ada nombor. Biasanya logo ini akan dijumpai di bawah botol plastik. Ya, kalau untuk mineral water bottle tu biasanya nombor 1 lah dia punya kod. Kalau untuk deterjen, untuk liquid bahan cucian itu biasanya nombor 2, itu adalah HDPE, ya, high density polyethylene. Ada juga type 3, jenis 3 adalah PVC, 4 LDPE, low density, ini adalah beg plastik semua tu. 5 adalah PP, polypropylene, seperti mainan, bekas makanan, ya. 6 adalah polystyrene dan 7 adalah barang plastik yang tidak tergolong dalam nombor 1 hingga 6 lah. Okay, jadi dalam 7 jenis ini, hanya 1, 2 dan 5 sahaja yang diterima untuk dikitar semula secara umumnya di Malaysia. Ya, technically sebenarnya semua boleh dikitar semula, tetapi dia tidak dikitar semula seperti polystyrene ini sebab dia tidak berbaloi, ya. Tidak berbaloi, tidak menguntungkan apabila dikitar semula sebab polystyrene ini terlalu ringan. 90%-nya adalah angin, ya, angin. Jadi apabila dia didelebukan, yang kita dapat tu hanya sangat sedikit saja dia punya kuantiti, ya. Jadi itulah kebanyakan polystyrene ini tidak dikitar semula. Dan satu adalah kod 1 mineral water bottle diterima, kod 2 adalah botol deterjen diterima, dan 5 adalah macam bekas makanan semua itulah. Ini semua diterima, ya. Tetapi walaupun dia diterima, kita harus pastikan barang-barang boleh kita semula ini bersih, ya, bebas daripada segala kotoran. Okay, maksudnya tidak boleh ada sedikit kesan minyak ataupun sabun ataupun kotoran tanah, semua tu tidak boleh. Jika bahan-bahan ini tercemar, maka kebanyakan usaha kita semula ni tidak akan menerimanya untuk dikitar semula lah. Okay, dan ini ramai yang tidak tahu. Sebab dia orang ingat, asalkan masuk dalam tong saja lepas minum, contohnya cawan plastik yang ada air bandung tu, kalau tidak habis ada ais lagi, masih ada ais, masih ada air manisan tu, tidak habis minum, dia masuk saja dalam tong recycling tu yang berwarna oranye plastik, maka minuman ini akan mencemarkan barang kita semula yang lain. Dan usaha orang yang sebelum tu, yang telah ada niat untuk kita semula tu, usaha dia akan sia-sialah sebab dia sudah dicemari dengan minuman tadi tu.
Ya, kenapa harus bersih? Kenapa harus bebas daripada kotoran? Sebab di pusat kita semula ni, biasanya pengusaha kita semula akan mengumpulkan dahulu semua barang kita semula ni, dan lepas akan guna satu mesin. Mesin ni adalah dipanggil baling mesin ataupun mesin mampatan, di mana dia akan memampatkan barang kita semula tu dalam bentuk kubus, contohnya 1 meter paru begitu. Ya, lepas dia dah mampatkan semua plastik tu, dia akan susun di dalam gudangnya bertingkat, dan barang kita semula itu akan duduk dan berada di gudang itu untuk satu jangka masa yang tidak tentu, ya, dan dia akan tunggu orang ataupun pengusaha produk untuk datang untuk membeli barang kita semula ni untuk membuat produk baru. Barulah barang kita semula ni akan diambil, diproses, dihancur, dilebur, semperit dan dimasukkan ke dalam acuan untuk membuat produk baru. Disebabkan ini, kamu boleh bayangkan jika barang kita semula itu tidak dicuci dan ada banyak kotoran, dia akan menarik banyak serangga perosak ataupun haiwan perosak ke dalam gudang itu, ya, dan ini akan mencetuskan penyakit mungkin di tempat itulah. Okey, jadi paling sekali harus bersih, ya, bebas dari kotoran. Yang kedua, harus tahu apa jenis dia. Ya, tadi saya sudah kongsi ada 7 jenis, kamu harus tahu jenis apalah. Okay. Ada juga bahan recycle yang tidak ada nombor tetapi dia tergolong dalam kumpulan khas sendiri. Contohnya kotak minuman. Ya, kotak minuman ni biasanya digelar Tetra Brick ataupun Tetra Pak. Ya, dan Tetra Pak ni ada sebenarnya ada 3 jenis lapisan di dalamnya. Dia ada kertas, ada aluminium dan juga plastik di dalamnya. Dan untuk mengitar semula ini, sebenarnya kilang pengusaha tu harus mengasingkan ketiga-tiga bahan ini. Ya, dia harus asingkan kertasnya dalam satu kumpulan, plastik dalam satu kumpulan, aluminium dalam satu kumpulan, baru benda ni boleh dikita semula secara asing. Dan ramai orang tidak tahu ni. Mereka ingat buang saja dalam satu tempat semua akan dikita semula, tidak, ya. Proses kita semula tidak berlaku begitu, ya. Hanya benda yang sama boleh dikita semula. Kalau terlalu rumit untuk diasingkan, biasanya orang tidak menerima untuk kita semula sebab dia memerlukan kos yang tenaga, ya. Tenaga tu kos buruh untuk mengasingkan semua tu sangat tinggi dan mereka tidak akan pilih untuk buat begitulah biasanya. Okay. So first step is bersihkan, keringkan, bilas. Lepas tu kedua, you must know your type. Harus tahu jenis apa yang boleh dikita semula. Jangan cemarkan benda yang lain, jangan masukkan benda yang lain. Dan juga kalau untuk barang yang tidak boleh dikita semula ni, kita harus kurangkan dia lah. Kita harus berusaha untuk mengurangkan produk-produk ini. Kalau yang pandai tulis surat tu boleh tulis surat kepada pengilang, manufacturer, ya, ataupun pengeluar supaya galakkan mereka, supaya mereka tahu bahawa ada permintaan untuk mereka menukar packaging mereka supaya menjadi lebih mesra alam, boleh dikita semula, begitulah. Ya, jadi itulah 3 perkara yang harus diingat. Terima kasih Puan Rod atas penerangan yang sangat baik sebentar tadi. Dengan adanya langkah-langkah pengurusan bahan kitar semula di rumah ini, saya yakin bahwa pengurusan bahan kitar semula akan dapat dijalankan dengan jayanya di dalam sebuah keluarga. Walaupun begitu, masih ada satu lagi persoalan yang menjadi tanda tanya di benak saya. Saudara Blasto, bolehkah Anda menerangkan manfaat akan kita peroleh apabila kita melakukan pengurusan bahan kitar semula jadi? Apakah manfaat yang akan kita peroleh apabila kita melakukan pengurusan bahan kitar semula yang baik? Dipersilakan. Terima kasih sekali lagi kepada moderator, dan sebenarnya bagi topik manfaat pengurusan bahan kitar semula ini sudah kita dapat dengar daripada ulasan panel jemputan sebentar tadi, di mana beliau sambil menyebutkan tentang langkah-langkah pengurusan di samping
manfaat-manfaat yang diperoleh ketika kita menggunakan langkah tersebut, mengamalkan langkah tersebut di rumah. Namun kita juga saya ingin mengungsikan beberapa poin di sini, poin yang umum sebenarnya, di mana yang dikongsikan oleh penerima jemputan itu adalah poin-poin yang sangat kukuh dan sebenarnya perlu untuk kita ketahui di sini semua, yang pendengar-pendengar yang ada di sini pada malam ini, dan juga yang akan menonton video ini di masa akan datang. Dan jika merujuk kepada apa yang saya telah ketahui daripada bahan-bahan bacaan, beberapa juga rujuk-rujukan, antara manfaat-manfaat yang boleh kita peroleh dengan melalui pengurusan bahan gitar semula yang baik adalah mengurangkan kuantiti bahan buangan yang pertama. Ini juga disebutkan oleh panel jemputan tadi, medium root, di mana ketika kita menguruskan bahan-bahan gitar semula itu dengan baik, maka demand dan juga pengurusan bahan tersebut di tahap kilang akan lebih mudah dan tidak menyukarkan dari segi pengambilan pekerja buruh untuk menguruskan bahan-bahan seperti yang dihantar di kawasan tersebut. Dan yang kedua adalah menjimatkan sumber semula jadi, dan ini yang paling penting sekali, di mana jika kita sering kali menggunakan bahan-bahan yang boleh kita semula seperti kertas, kotak-kotak yang ringkas, maksud saya yang bukan seperti yang disebutkan oleh panel jemputan kita tadi, yang memerlukan beberapa lapis bahan untuk menjadi bahan utuh yang diperlukan. Namun bahan-bahan mentah yang ada dalam alam semula jadi kita seperti kayu dan juga biji-biji besi yang ada, boleh digitar semula untuk mengelakkan kita terlalu bergantung kepada alam semula jadi, sehingga menjejaskan fungsi mereka terhadap ekosistem kita. Yang saya maksudkan di sini adalah kita dapat mengitar semula kertas-kertas tersebut, menjadikannya kertas manila ataupun kertas manila dan kertas berwarna. Itu adalah antara satu pengurusan manfaat pengurusan. Dia boleh menjimatkan sumber semula jadi. Dan yang ketiga pula adalah dia akan mengurangkan prestasi karbon. Yang prestasi karbon dia maksudkan ini adalah karbon yang dihasilkan dalam proses pembakaran ataupun pembersihan, di mana yang disebutkan juga oleh penelitian tadi, yang bahan yang boleh kita semula itu tidak sepenuhnya diproses di dalam proses yang tidak menjejaskan alam sekitar, di mana dia memerlukan peleburan dan juga pembakaran. Dan pembakaran tersebut akan membebaskan asap-asap jelebu-jelebu yang yakni mengandungi karbon. Dan ini juga sekaligus mendatangkan kesan negatif dari segi pencemaran udara. Yang keempat pula adalah meningkatkan kesadaran alam sekitar. Semakin kita mengamalkan pengurusan yang baik dan mengamalkan langkah-langkah yang betul dalam menguruskan bahan-bahan yang boleh digitar semula dan bahan-bahan yang tidak boleh digitar semula, dari segi memisahkan mereka mengikut kategori, dia akan memberikan kita kesadaran secara perlahan-lahan bahwasanya kita bertanggung jawab dan berperanan untuk membantu masyarakat dan negara dalam menguruskan bahan yang boleh digitar semula, seperti yang juga disebutkan oleh panel jemputan tadi, bahwa bahan-bahan yang sukar dipisah-pisahkan adalah tidak diterima oleh pelupus, karena dia memerlukan kos yang besar untuk mengambil pekerja buruh dalam memisahkan mengikut kategori yang boleh digitar semula dan tidak boleh digitar semula lah, yakni, dan juga yang kaca dan bukan kaca. Yang kelima, yang terakhir adalah mengurangkan kos pembinaan. Ini juga berkait rapat dengan menjimatkan alam semula jadi, di mana sebelum daripada proses bahan alam semula jadi seperti kayu, daripada bahan mentah kayu kepada bahan yang sedia kepada industri, dia memerlukan satu proses yang sangat memerlukan kos yang besar, di mana menebang, memotong dia kepada bagian-bagian yang penting, dan itu juga sangat menuntut industri-industri besar untuk membayar kos yang besar juga. Tetapi jika kita menggunakan bahan gitar semula, di mana dia sudah berada dalam tahap bahan sedia atau bahan sedia untuk kilang-kilang, di mana yang disebutkan tadi oleh penelitian kita tadi, saya sebutkan, bahwa
pelupus ataupun pelupus sudah menyediakannya dalam bentuk-bentuk yang yang berpatutan dengan permintaan pasaran lah, maksudnya berapa persegi dia punya isi padu. Oke. So itu saja daripada saya dalam aspek yang saya boleh tambahkan secara sedikit dengan banyak-banyak yang disebutkan oleh jemputan kita tadi. Itu saja yang saya boleh sebutkan berkaitan dengan manfaat pengurusan bank kita semula yang perlu kita ketahui sebagai institut keluarga. Sekali lagi terima kasih dan diserahkan semula kepada panel kepada moderator kita malam ini. Terima kasih Saudara Blaster atas penerangan yang sangat membina sebenarnya tadi. Secara keseluruhan, usaha yang kita lakukan untuk menguruskan bahan kita semula dengan baik bukan saja memberi kebaikan kepada diri kita, tapi juga memberi kebaikan kepada masyarakat, negara, dan juga generasi yang akan datang. Saya masih mempunyai satu soalan dan juga permintaan terakhir yang ingin saya tunjukkan kepada Puan Rat. Bolehkah Anda berkongsi tentang produk kita semula yang telah diusahakan oleh Zero Waste Sabah? Dipersilakan, Puan. Oke, terima kasih atas soalan itu. Sebenarnya Zero Waste Sabah ni kita punya penekanan ada pada R yang pertama ya, iaitu refuse. Ya, refuse. Ramai orang ingat Zero Waste Sabah ni kita buat kita semula, tetapi sebenarnya tidak. Usaha kami bertumpu pada menggalakkan orang untuk ikut prinsip 5R Zero Waste, iaitu refuse, reduce, reuse, recycle, dan akhir sekali ada ROC, maksudnya membuat bajak lah. Dan kami percaya dengan mengikut prinsip 5R ini, kami dapat mengurangkan banyak penjanaan sampah. Ya, tadi Encik Blaster ada katakan bahawa manfaat tu kita semula dia jimatkan sumber ya. Izinkan saya tambah lagi satu. Sebenarnya kalau kita semula ni, dia dapat memperlahankan pemenuhan tapak pelupusan kita ya. Tadi saya sudah kongsi bahawa tapak pelupusan kita ni dah nak penuh. Macam kalau di UMS ya, sampah kamu semua akan dihantar ke tapak pelupusan yang dinamakan kayu madang. Kayu madang sejak tahun lepas lagi saya sudah dapat tahu bahawa dalam 5 tahun jika tidak ada sebarang perubahan yang dilakukan untuk mengalihkan sampah ataupun gaya hidup kita tidak berubah, maka dalam 4 tahun lagi lah dia akan penuh. Ya, kenapa dia akan penuh? Disebabkan oleh kadar kita semula yang sangat rendah di kalangan rakyat kita. Ya, dengan membuat usaha kita semula ni kita dapat memperlahankan dia punya pemenuhan. Itu satu. Dan apabila kita semula ini ya izinkan saya kongsi tentang benda yang saya secara persendirian saya pernah kita semula adalah seperti beg Milo. Ya, beg Milo tu sebenarnya dibuat daripada packaging Milo ya, dibuat daripada plastik digabungkan dengan aluminium. Okey, itulah sebab dia berkilat, tetapi pada yang sama dia lembut juga macam plastik ya. Dan bahan yang bercampur ini tidak boleh dikita semula. Okey, kalau saya tidak upcycle ya, upcycle berbeza dari kita semula ya. Upcycle adalah di mana kita menambah prosesnya untuk menjadi barang yang baru, itu kita namakan upcycle. Kalau kita semula ni dia merangkumi proses penghancuran, peleburan dan untuk menghasilkan produk yang baru. Itu namanya kita semula. Okey. So kalau barang yang kita pernah upcycle, yang saya pernah upcycle adalah seperti beg Milo, saya jahit untuk dijadikan beg ya. Minyak masak terpakai juga boleh ini di kita semula sebab saya tambah bahan kimia untuk menjadikannya sebagai sabun. Sabun ini boleh digunakan untuk mencuci kitchen stove, untuk cuci kain lap kaki, ya, untuk cuci sinki, benda-benda biasa macam tu, dan ini dapat mengelakkan pembaziran minyak lah, satu lah, ya, dan kita juga dapat belajar cara membuat sabun ni.
benda lain yang saya pernah upcycle ataupun guna semula adalah seperti kamu tahu kata Jack and Jills ke? Jack and Jills roller coaster tu ataupun Mr. Potato. Bekas-bekas begitu sebenarnya saya guna untuk simpan sudu dan garpu. Ya, saya ada satu baku ratan di mana di dalam baku ratan ni saya sentiasa ada benda macam kontainer yang saya akan bawa keluar, ya, dan sudu garpu juga saya akan masuk dalam bekas Jack and Jill itulah ataupun Mr. Potato lah. Ya, jadi ini satu cara guna semula lah. Dan satu lagi I wish I have the camera on so that I can show you the photo, ya. But never mind. Satu lagi adalah lipatan pembungkus macam Maggi Mee, ya, metallic film packaging juga boleh dilipat dan dijadikan dompet. Dan semua ni sebenarnya ada lah di dalam buku saya. Kalau kamu guna nanti saya boleh kongsikan juga. Ya, saya rasa itulah. Dan sejak saya usaha untuk buat 5R ni, itu refuse, reduce, reuse, recycle dan road, saya hanya perlu buang sampah sebulan sekali saja. Ya, sejak saya mengasingkan sampah saya keluar daripada mengasingkan terutamanya sisa organik, ya, daripada sampah saya, dan kita semula apa yang boleh kita semula hantar ke pusat kita semula tu, apa yang saya perlu buang sebenarnya sangat kurang, ya, dia berkurang dengan sangat banyak dan tong sampah saya tidak bau. Ya, jadi saya ingin galakkan anda semua lah, kalau anda dapat, ya, cuba sediakan satu tong khas untuk sisa organik saja dan satu tong khas untuk barang kita semula, dan kamu akan lihat dengan mata sendiri bahawa sampah kamu akan berkurangan. But of course pada masa yang sama anda harus cuba menolak apa yang boleh ditolak lah. Ya, contohnya macam bawa botol air sendiri, ya, jangan beli yang baru selalu. Bila tapau makanan, bawa bekas makanan sendiri. Kalau beli satu barang saja, janganlah ambil plastik. Ya, benda-benda semua ni sebenarnya kita boleh membantu kita untuk mengurangkan sampah. Kita harus berfikir untuk menghentikan penjanaan sampah pada sumbernya dahulu sebelum kita memikirkan tentang kita semula. Ya, jangan gunakan sesuatu produk tu sebab kita fikir nanti kita boleh kita semula. Nah, itulah saya nak kongsikan. Saya harap anda dapat sesuatu lah daripada perkongsian saya. Saya pas masa kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan pada Puan Rat sekali lagi atas perkongsian mengenai produk yang telah dihasilkan oleh produk Zero Waste Sabah. Nampaknya kita dapat mengetahui satu lagi manfaat pengurusan bahan kita semula, yaitu kita dapat menghasilkan barang harian tanpa menggunakan sebarang kos, selain daripada kita dapat memperlahankan masalah pelepasan sampah dalam negara kita. Dengan terjawabnya kesemua 5 soalan yang ingin saya ajukan kepada kedua-dua panel kita sebentar tadi, kita telah memasuki kemuncak forum ini. Namun, sebelum saya menyimpulkan forum ini, ada baiknya jika kita membuka ruang untuk sesi soal jawab antara panel dengan penonton yang hadir pada malam ini. Oleh itu, saya sangat mengalok-alokkan sebarang soalan dari hadirin dan hadirat sekalian. Dipersilakan Jarna Jenimin untuk mempertanyakan soalan. Oke, terima kasih saudara moderator. Dan selamat malam saya ucapkan kepada Puan Ruth selaku kita punya panel jemputan pada malam ini, dan juga saudara Blase Jainon dan semua yang berada dalam platform ini pada malam ini. Jadi saya bersyukur kerana dapat bersama dengan kita semua dalam forum ini kerana banyak input baru yang saya dapat daripada kedua-dua panel kita pada malam ini. Jadi saya hendak mengutarakan soalan saya kepada Puan Ruth. Saya ingin bertanya sama ada sisa makanan juga boleh dikategorikan sebagai bahan kita semula atau tidak, dan jika iya bagaimanakah cara yang terbaik yang boleh kita lakukan supaya untuk menguruskan sisa makanan ini di rumah. Itu saja soalan saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih atas soalan Anda, Ibu Rina.
Jadi untuk sisa makanan ini biasanya kita tidak cakap kita semula lah, sebab kalau kita semula tu biasanya kita hantar ke satu pusat kita semula kan, dan di Sabah saya rasanya tidak ada pusat yang menerima sisa organik untuk di kita semula. Jadi biasanya bahan sisa organik ini digalakkan untuk diurus di laman rumah, ya, di laman rumah ataupun di kawasan yang ada tanah. Cara untuk mengurusnya adalah dengan membuat baja. Ya, sebenarnya terdapat banyak cara untuk mengurus sisa makanan ini. Sekarang ni ada cara vermicompost di mana kamu guna cacing tanah. Ada juga yang guna black soldier fly di mana larva dia ataupun ulat dia memakan dan membantu dalam pengurusan sisa makanan ni. Dan juga composting boleh dibuat dengan cara penambahan daun kering, bahan perang dan juga bahan hijau lah. Dia ada rasio kadar-kadar yang tertentu dan jika diikuti dan digaul selalu, baja tu akan pembuatan baja tu akan berjaya lah. Ya, jadi itulah untuk sisa organik tu kita panggil composting lah biasanya atau pembuat baja. Saya harap saya jawab soalan sama. Terima kasih. Terima kasih Puan karena menjawab soalan dari audiens. Ada soalan lain yang ingin hadirin dan hadirat tanyakan kepada panel kita? Oke, dipersilakan. Selamat malam, saudara moderator. Saya Jennifer Ivy Jonis daripada ITG Gaya. Saya ingin bertanya kepada Puan Ruth tentang bagaimanakah cara untuk mengelakkan bau daripada bahan gitar semula di rumah. Saya ulang, bagaimanakah cara untuk mengelakkan bau daripada bahan gitar semula di rumah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih atas soalan anda, Jennifer. Jadi kalau barang kita semula ni saya anggap dia benda macam plastik, aluminium tin lah ya, bukan sisa makanan ya. Okey, kalau benda-benda macam barang kita semula ni harus dicuci lah seperti saya kongsi tadi. Harus bebas daripada kotoran, jadi cuci. Kalau macam makan let's say tuna, okey, tuna mayonnaise, makan sudah dia berminyakkan, kamu harus cuci dengan sabun. Ya, dan cara yang paling selamat untuk cuci ini saya dapati adalah dengan menggunakan berus yang IKEA tu, yang ada pemegang dia dan ada berus di hujung tu. Itu cara yang paling selamat lah. Kalau kamu masukkan tangan untuk cuci tin tu, agak bahaya ya, kamu akan terhiris tangan kamu. Jadi cara yang paling bagus, letak sedikit sabun di atas berus tu, masukkan ke dalam tin tu, cuci, bilas dengan air, lepas tu keringkan seperti piring-piring biasa anda, okey, mesti ada, biarkan kering dulu, baru kamu masukkan ke dalam tempat untuk pengumpulan barang kita semula. Dan selepas tu kita harus sebulan sekali sekurang-kurangnya hantarkannya ke pusat kita semula. Ya, ada setengah orang dia tidak ada masa ataupun dia akan kumpul sangat banyak, nanti kadang-kadang tikus masuk dalam, dia mati, dia akan berbau lah kalau begitu. Ya, jadi cara yang terbaik adalah secepat mungkin hantar ke pusat kita semula, dan dengan mengikuti cara ini anda akan dapat mengelakkan bau keluar daripada barang kita semula anda lah. Saya harap jawapan ini membantu anda. Terima kasih. Terima kasih Puan dan dari yang telah menanyakan soalan tadi. Ada soalan lagi? Oke, mungkin itu sahaja sesi soal jawab kita. Dengan berakhirnya sesi soal jawab ini, saya akan merumuskan perbincangan forum ini, yaitu sampah merupakan sebuah hal yang menjadi musuh bagi diri kita dan bangsa dalam jangka panjang. Namun begitu, pengurusan sampah yang baik akan mengurangkan masalah akibat sampah yang dihasilkan.
Zero Waste Sabah merupakan sebuah organisasi yang harus kita contohi karena menjadikan bahan kita semula sebagai satu bahan untuk menghasilkan produk yang membawa manfaat. Oleh itu, kita berharap agar seluruh masyarakat, terutamanya institusi keluarga, agar dapat mengamalkan pengurusan sampah yang baik sebagaimana yang dicadangkan oleh Puan Rat. Dengan ini berakhirlah sudah forum kita pada kali ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita, Puan Ruth dan Saudara Blasto, karena sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar pula ke telinga kiri. Rasanya tidak lengkap jika memberi salam kalau tidak berpantun. Bunga dedap di atas parah, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemar disusun, maaf dipinta. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Rat dan Saudara Blasto serta semua penonton yang sudi hadir dalam forum ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Semoga saya dapat lihat gambar anda semua buat aktiviti kita semula ya. Sila kongsikan di sosial media, di TikTok, dan semoga anda dapat mengajar dan mendidik yang lain juga lah. Ya, terima kasih kerana menjemput saya. Terima kasih Puan. Mungkin kita boleh ambil gambar dulu sebelum kita berserailakan. Ya. Mari kita ambil gambar Puan. Siapa yang boleh buka kamera, dipersilakan untuk buka kamera. Oke, saya kira satu senyum. Sekejap. Sabar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Freestyle 1, 2, Zero Waste. 3. Oke. 5R. 5R. Terima kasih Madam. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Maaf. Bye. Bye. Terima kasih yang sedih datang. Terima